Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Vlog Abanggan. Kau nampak riang-riang sentiasa kan? Itulah rahsia awet muda. Tak. Okey, ingat lagi tak video yang lepas aku dah beritahu yang aku sambung study, iaitu anjuran Fani Evo dengan kerjasama UTM Space, di mana aku study untuk pengajian 3 bulan dalam Professional Certificate of Digital Marketing selama 3 bulan. Dan sekarang ni sebulan dah pun berlalu, dan aku akan share pada korang apakah yang aku belajar dalam tempoh sebulan ni. Dan of course untuk makluman anda semua, kelas ini dia buat pada waktu weekend. Kalau weekend dia buat daripada pagi sampai petang. Sama ada kalau weekday hari bekerja dia akan buat daripada pukul 8 malam sampai 10 malam. Dan untuk video kali ni, aku rasa video ni sangat-sangat sesuai untuk korang yang baru nak involve dalam bisnes, ataupun korang baru nak berjinak-jinak dalam dunia digital marketing, yang nak main Facebook ad ke, YouTube ad ke, Google ad ke, whatever ad lah, ataupun nak tahu pasal apa-apa saja pasal dunia digital marketing. Aku rasa ni video ini sangat-sangat sesuai untuk korang. Dan untuk video kali ni aku akan share kepada korang apakah yang aku belajar dalam tempoh sebulan ini. Dan aku adalah antara the best student. Wah, nampak? Hashtag syok sendiri. Biasalah video aku kan, suka hati aku lah. So, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Jom, kita let's go. Mila, jangan lupa subscribe ya. Macam biasalah, sambil-sambil aku driving, sambil-sambil itulah aku borak kepada korang. Aku nak share kepada korang lah apa yang aku belajar dalam tempoh sebulan ini. Macam aku katakan, video ini sangat-sangatlah sesuai bagi sesiapa yang baru nak involve dalam dunia digital marketing, ataupun mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam bisnes online terutamanya. Bukan setakat online lah, offline pun masih boleh diguna pakai. Tetapi yang ini dah nama pun digital marketing kan. So dia banyak berpihak kepada, bukan berpihak lah, kelebihan dia adalah kepada sesiapa yang nak involve dalam dunia online, digital online lah kira itu. Okay, so untuk makluman anda semua, aku nak beritahu korang sebelum ini kenapa aku sambung belajar yang ni. Dan of course tujuan aku salah satu adalah aku nak tambah ilmu aku. Yang kedua adalah mungkin ada benda yang aku tahu, dan ada benda yang aku tak tahu, yang aku nak top upkan, yang aku tak tahu tu yang aku nak top up lah. Okay, so far dalam tempoh sebulan telah 2 modul dijalankan. Actually tak salah saya, dia ada 7 modul kot, 7 ke 9 modul sampai ada. Lupa lah, biasalah best student kan. Okay, dia ada berapa modul. Dan of course untuk bulan pertama dah 2 modul dijalankan. Dan of course yang modul pertama adalah dia lebih kepada berkaitan dari segi introduction of the marketing lah, introduction of the digital marketing. Dia lebih kepada basic lah. Honestly aku nak beritahu korang, bagi korang yang dah expert gila-gila dalam bidang ni, aku rasa course ini tidak sesuai untuk anda. Sebaliknya course ini lebih sesuai bagi anda yang newbie ataupun beginner, baru nak terlibat dalam dunia perniagaan, especially dalam dunia online lah. Okay, so kenapa aku cakap itu? Sebab kalau aku tengok, kalau aku cakap sesuai untuk yang yang memang nak expert gila, memang aku tipu lah. So lebih baik aku beritahu terang pada korang, kelas ini lebih sesuai untuk yang newbie. Sebab sebelum masuk kelas aku tak tahu, lepas masuk kelas aku baru tahulah benda tu. Aku tengok okay macam ni, oh okay. Dan of course ada di antara dalam pengajian ni ada yang aku dah tahu, dan ada juga aku tak tahu jugalah. So that's why aku cakap dia, kita tambah-tambah ilmu. Okay, so first untuk modul pertama, dia lebih kepada basic lah. Of course apa-apa pun kita kena melalui basic dulu. Sama macam lahir-lahir kau bukannya reti berjalan kaki kan? Takkan kau dah lahir kau dah reti jalan, kau dah reti makan nasi goreng USA. Tak kan? Kau mesti melalui step-step. Begitu juga dalam study lah. Apa-apa pun study kena melalui step juga. Dan of course kita mula dengan digital marketing lah. Apa itu digital marketing? Dia lebih kepada pendedahan apakah platform-platform digital marketing ataupun platform-platform social media yang tergolong dalam digital marketing. Dia lebih kepada basic lah. Dia cerita dari segi strategi macam mana nak naikkan sale anda, lepas tu dari segi database, dan lebih penting adalah cara nak berjaya dalam marketing menerusi copywriting yang betul. Dan kita bercerita pasal copywriting, setiap kali kita bercakap copywriting. Dan of course untuk modul pertama ni dia lebih pada basic, tetapi saya akan pergi lebih detail pada modul kedua, di mana modul kedua ni dia elaborate daripada kolam tu. Dia gali kolam untuk bagi korang satu pengetahuan yang lebih
detail mengenai copywriting. Okay, di mana dalam modul 2 memang dia spesifik. Modul 2 adalah modul untuk copywriting, di mana dalam copywriting ni dia katakan kenapa perlunya copywriting, kenapa pentingnya copywriting, lalu katakan dari segi macam mana kita nak buat the best introduction, the best heading, the best point untuk copywriting. Okay, so untuk video ni aku akan cerita pada korang, dan of course aku akan dedahkan kepada korang sikit apa benda yang aku belajar dalam tempoh sebulan ni lah, especially dalam topik modul kedua. So aku baru belajar 2 modul. Actually kita dah masuk modul ketiga dah, termasuk kita dah belajar macam mana nak set up Facebook ad, macam mana nak belajar IG, macam mana nak belajar Google dan sebagainya. Kita dah belajar yang ni, tapi yang ni saya akan buat video separate lah. Tapi video ni specifically saya akan pergi kepada copywriting. Dan of course untuk copywriting ni kita diajar lah macam mana nak buat the best copywriting kan, macam mana, apakah karakter copywriting. Of course kalau ikutkan karakter copywriting ni adalah dia kena menarik lah. Kadang-kadang dia perlu dimainkan dengan emosi, sama ada emosi gembira, emosi sedih ataupun storytelling dan sebagainya. Dan kita juga diajar yang katakan untuk heading copywriting, kalau boleh jangan melebihi 15 patah perkataan, antara 10 hingga 15 patah perkataan. That is the best lah. Dan of course copywriting adalah memainkan peranan penting. Copywriting adalah opening ataupun sekali pandang orang pandang copywriting, ataupun dari segi gambar-gambar sebagainya kan. Tetapi dari segi copywriting, apa yang saya nak beritahu pada korang, copywriting must attract kepada orang, menceritakan emosi kepada orang, macam saya katakan, sama ada sedih ataupun gembira. Macam ni lah, to be simple. Aku cakap ni mungkin kau rasa complicated, tetapi aku bagi satu contoh ni adalah contoh the best yang aku boleh bagi tahu korang. Okay, aku bagi contoh korang antara anjing gigit orang dengan orang gigit anjing. Kau rasa orang nak baca mana satu? Of course orang gigit anjing kan, sebab anjing gigit orang itu adalah biasa. Tapi kalau orang gigit anjing, itu luar biasa guys. Apa Mamat dia gila nak gigit anjing? Itulah luar biasa. Dan of course untuk kau punya copywriting, janganlah kau gebang yang benda tak betul. So itu tak betul lah kan. Copywriting must pegang etika jugalah. Etika kena betul jugalah. Dan of course itu adalah contoh the best yang aku bagi kepada korang. Dan of course untuk copywriting, kalau biasanya saya suka buat storytelling. Storytelling ni kita membawa kepada orang, menghayati cerita kita, di mana dekat situ juga tak semestinya copywriting ni untuk menjual tau. Tetapi sebaliknya copywriting ni lebih kepada penceritaan kepada orang, untuk orang mendalami, untuk orang kenapa dia nak follow kepada kita. Itu lebih penting. Kalau kau nak menjual, orang akan nak menyampah lah. Confirm menjual lah. Kau tak baca lagi, orang ni confirm menjual lah. That's why lah benda tu kau tidak boleh terlalu hard sell lah. Bagi saya, kita kena main soft sell, hard sell. Tapi bagi saya, kalau ada 10, saya akan main 8 soft sell, 2 hard sell. Saya akan main begitu. Kalau bertanya pada saya lah kan. So of course kena satu penceritaan, dan of course macam saya kata lah, kena ringkas dan juga padat kan benda tu. Melainkan kalau storytelling kau tu gila babengnya bagus, orang akan follow kau lah. Orang akan follow kau macam mana panjang sekalipun, orang simpan, orang akan baca juga. Dan of course antara yang benda-benda lain kita belajar selain daripada copywriting, perlu ada CTA juga, call to action. Call to action tu adalah lepas kau baca, kau tahu mana nak bawa orang pergi. Contoh kalau kau menjual, contohnya dekat bawah tu ada link CTA yang membawa kepada purchase ataupun pembelian dan sebagainya. Tapi kalau kau kalau kau cerita benda-benda just share tip ke apa kan, tak ada CTA tak apalah. Tapi kalau melibatkan penjualan barang, harus ada CTA. Okay, so ada banyak lagi lah, banyak benda lagi yang kita belajar. Antara anda boleh cerita juga kelebihan produk anda, ataupun untuk copywriting ni kau boleh main number tau. Number yang aku maksudkan adalah, contohnya kau katakan 5 sebab kenapa abangan handsome. Yang pertama, dia memang handsome. Yang kedua, dia memang handsome. Yang ketiga, dia memang handsome. Lebih kurang macam tu lah. Wait a minute. Who are you? Weh, kalau kau tak puji diri sendiri, siapa nak puji diri kau? Diri sendiri lah puji diri sendiri. Gitu kan. So a lot yang saya belajar dalam tempoh sebulan, especially dari segi copywriting lah. Dan of course itu adalah antara sebahagian yang aku boleh ceritakan kepada korang. Detailnya aku rasa korang boleh belajar lah. Aku rasa ni adalah satu tempat yang kau boleh belajar secara detail, ataupun secara specificity, ataupun spesifik. Benda tu melibatkan two-way communication. Kau boleh bertanya soalan, kalau kau tak faham kau boleh tanya dia akan jawab. Dekat situ juga
kau akan jawab, kau akan dapat jawapan. Sama jugalah macam kau pergi kelas. Cuma bezanya yang ni adalah online. Okay? So aku rasa untuk video kali ni aku nak ringkaskan kepada anda apa yang aku belajar dalam tempoh sebulan ni. Basic of the digital marketing. Yang kedua adalah dari segi copywriting. Untuk next video aku akan share berapa apa yang aku belajar, macam mana nak set up. Dan of course untuk topik mula-mula ni aku kebanyakan aku dah tahu, almost 95% aku dah tahu. Dan of course aku hargai benda tu. Aku anggap benda tu adalah satu ulang kaji lah. Satu ulang kaji kepada aku untuk aku belajar. Kadang-kadang biasalah manusia ni kena lupa kan. So aku anggap benda satu ulang kaji untuk akulah. Dan of course bagi sesiapa macam aku cakap lah, aku ulang sekali lagi, kelas ini bagi aku sesuai untuk beginner, bukan sesuai untuk yang dah expert. Yang dah expert saya rasa tidak sesuai, tidak begitu sesuai tak ada. Tapi ini lebih kepada basic knowledge, beginner ataupun intermediate yang tak tahu lagi, mungkin ada benda yang kau tak tahu lagi. So dekat sinilah tempat yang kau boleh carilah. Okay? So aku rasa sampai sini saja aku membebel untuk part 2 dalam aku sambung study ni. Dan untuk nanti dalam part 3 ni aku akan cerita dengan lebih detail apa yang aku belajar pada benda-benda lain lah. Okay lah? So I think that's all for the today. Terima kasih atas perhatian anda. Bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Saya road to 100,000 subscriber. Sekarang ni dah almost 90,000 subscriber. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan anda. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ciao.